Tuan Haji Abdul Syukur bin Muhammad Sultan untuk bertanya soalan pertama kerana beliau terlekat di jalan kerana aksiden di Shah Alam. Soalan saya adalah soalan yang pertama. Silakan Yang Mohon Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Nurliza binti Abdul Rahim, Yang Berhormat Mulia Senator Engku Naiman binti Engku Taib, dan Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah bertarikh 24 dan 26 April 2016. Silakan. Semua Yang Berhormat Senator berkenaan telah membangkitkan mengenai hasil lawatan negara Raja Arab Saudi ke Malaysia baru-baru ini. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, lawatan negara oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Malaysia adalah sangat penting dan memberi impak besar yang signifikan kepada Malaysia, khususnya dari segi hubungan ekonomi dan juga memperlihatkan hubungan diplomatik yang lebih akrab antara kedua-dua negara. Hubungan ini juga secara khusus memperlihatkan keyakinan kerajaan Arab Saudi terhadap kestabilan politik dan ekonomi Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Ini sekaligus meletakkan hubungan dua hala kedua-dua negara pada kedudukan yang tertinggi. Dari segi aspek ekonomi di antara kerajaan Malaysia dan Arab Saudi, kedua-dua negara telah menandatangani perjanjian persefahaman atau MOU yang melibatkan kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan yang meliputi pelbagai sektor ekonomi. Melalui MOU tersebut, ia telah mewujudkan platform kerjasama baru bagi merancangkan lagi hubungan ekonomi kedua-dua buah negara. Untuk rekod, Arab Saudi adalah rakan dagang ke-19 terbesar Malaysia dan kedua terbesar Malaysia di kalangan negara-negara Timur Tengah. Selain daripada MOU antara kerajaan, 7 MOU kerjasama antara pihak swasta Malaysia dan Arab Saudi juga telah berjaya dimeterai. MOU ini melibatkan potensi perdagangan dan pelaburan rentas sempadan bernilai 9.75 bilion ringgit. Perjanjian di antara syarikat-syarikat Malaysia dan Arab Saudi tersebut membabitkan pelbagai sektor seperti tenaga, kesihatan, pembinaan, pendidikan, industri kecil dan sederhana dan juga industri halal. Seterusnya, melalui forum penyagaan yang diadakan pada 28 Februari 2017 yang lalu, telah membuka peluang-peluang kerjasama dan juga ekonomi kepada komuniti penyagaan Malaysia dan Arab Saudi. Sebanyak 610 wakil syarikat Malaysia yang hadir juga berpeluang bertemu dengan delegasi penyagaan Arab Saudi bagi meneroka peluang-peluang penyagaan dan pelaburan. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan kuota haji Malaysia, kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan membuat permohonan kepada kerajaan Arab Saudi bagi meningkatkan kuota jumlah jemaah haji. Untuk makluman ahli-ahli Dewan sekalian, sejak tahun 2013 hingga 2016, kerajaan Arab Saudi telah mengurangkan kuota haji semua negara sebanyak 20% bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembangunan dan pembesaran pusat ibadah di Kota Mekah serta Madinah. Hasil daripada perbincangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ketika lawatan tersebut, kerajaan Arab Saudi bersetuju untuk meningkatkan kuota rasmi haji Malaysia daripada 27,900 orang kepada 30,200 orang jemaah. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, memorandum persefahaman antara Malaysia dan Arab Saudi dalam bidang saintifik dan penyelidikan juga telah dimeterai pada 27 Februari 2017 yang lalu. Ia akan memperluaskan lagi kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi antara kedua-dua buah negara. Ia turut merangkumi pertukaran kepakaran, pengalaman, maklumat dan latihan di pelbagai peringkat seperti pelajar, tenaga pengajar dan pegawai penyelidik. Selanjutnya, kerajaan Arab Saudi juga memberi komitmen untuk meningkatkan jumlah pemberian beasiswa penuh kepada pelajar Malaysia bagi melanjutkan pengajian di negara itu pada tahun hadapan. Peluang sebegini akan menggalakkan dan memberi peluang kepada lebih ramai pelajar dari negara ini untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Arab Saudi. Tuan Yang di-Pertua, kemuncak bagi lawatan tersebut adalah perjanjian jual beli pegangan saham yang membabitkan Petronas dan Saudi Aramco. Perjanjian yang dimeterai ini adalah bagi mengesahkan penyertaan Saudi Aramco di dalam projek pembangunan bersepadu penapisan minyak dan petrokimia ataupun Rapid Petronas di Pengerang, Johor dengan nilai pelaburan sebanyak 31 bilion ringgit ataupun 7 bilion US dollar.
Jumlah pelaburan ini merupakan pelaburan terbesar yang pernah dibuat oleh sebuah syarikat Arab Saudi di Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kompleks Bersepadu Pengerang ataupun PIC adalah pelaburan terbesar Petronas di Malaysia dan terletak di Pengerang Integrated Petroleum Complex, Johor. Komponen pembangunan bertaraf dunia ini membabitkan pembangunan loji penhabisan minyak, loji perkah dan juga kompleks petrokimia. Projek PIC dengan kos pembangunan 27 bilion ini direalisasikan 27 bilion US dollar ini direalisasikan bagi membolehkan Petronas menghasilkan premium differentiated petrochemicals dengan izin yang akan memenuhi keperluan pasaran dan juga untuk menghasilkan produk petroleum grade Euro 5 pertama seumpamanya di Malaysia. Sehingga kini keseluruhan projek PIC yang turut merangkumi Rapid telah hampir 60% siap. Kompleks PIC ini dijangka siap dan memulakan operasi pada tahun 2019. Ini bermakna bahan api Euro 5 dijangka akan dapat dikeluarkan untuk pasaran Malaysia lebih awal daripada tarikh ditetapkan oleh kerajaan, iaitu tahun 2020 untuk diesel dan 2025 untuk petrol RON 95. Pembangunan kompleks PIC akan membantu meningkatkan jaminan bekalan bagi petrol dan diesel di samping menyumbang secara positif kepada ekonomi negara secara keseluruhannya. Perjanjian ini dijangka memberi banyak kelebihan kepada Petronas seperti perkongsian kepakaran dan pengalaman pelaksanaan projek berstatus mega selain memastikan adanya bekalan minyak mentah jangka panjang untuk PIC. Pembangunan Rapid dijangka akan mewujudkan lebih daripada 8,000 peluang pekerjaan apabila siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2019. Ia juga akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat dan memberi manfaat sosioekonomi kepada penduduk di sekitar kawasan berkenaan. Keputusan Saudi Aramco untuk melabur di dalam projek Rapid di Pengerang juga merupakan satu pengiktirafan kepada usaha-usaha yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional dan juga Petronas. Ia merupakan permulaan lebaran baru kepada perkembangan hubungan ekonomi di antara kedua-dua buah negara. Tuan Yang Di-Pertua, saya yakin dan percaya banyak lagi kelebihan ekonomi dan diplomatik yang boleh dikecapi dan dikongsi bersama antara Malaysia dan Arab Saudi di masa hadapan. Di samping itu, lawatan negara Raja Arab Saudi dan perjanjian-perjanjian persefahaman yang telah dimeterai ini adalah penanda aras kepada keyakinan pelabur luar terhadap ekonomi negara dan juga terhadap kepakaran serta kebolehan insan anak tempatan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jawapan dia dah panjang dan lebar, terperinci. Ada juga soalan teman? Ada sikit soalan, Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kalau di kampung-kampung kita melihat ada dua persepsi. Satu persepsi kampung, satu persepsi pekan berhubung dengan lawatan Raja Salman ini. Di kampung mereka duk tengok pasal haji. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana kita dapat tambahan kota haji. Di pekan pula tambahan dari segi pelaburan Arab ke Malaysia ini. Dan ada di tengah-tengah tu Yang Berhormat yang menyatakan bahawa dulu waktu China invest di Malaysia, mereka kata Malaysia nak tergadai kat China, nak jual dekat China. Sekarang ni Arab pula masuk. Semalam Malaysian League datang jumpa Yang Di-Pertua, bagi pujian hebat kepada Yang Di-Pertua kita. Kerana Yang Di-Pertua kata di Malaysia ni Melayu, Cina, India a family. And he was very happy. Tahniah kepada Datuk Yang Di-Pertua mendapat sambutan yang cukup hebat. Jadi bagaimana Yang Berhormat kita melihat, adakah Malaysia ni nak digadai pula kepada negara Arab bila mereka masuk kepada kita? Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ucapkan juga tahniah kepada Tuan Yang Di-Pertua yang telah memberikan gambaran yang terbaik, yang paling tepat berkenaan negara kita kepada pelawat-pelawat daripada luar negara. Tahniah Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih. Saya sebenarnya cerita pasal Pengerang ini bermula percubaan untuk mensabotaj projek ini. Bukannya bermula dengan lawatan ataupun penglibatan Arab Saudi Yang Berhormat. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas, sebenarnya ada satu syarikat daripada Taiwan yang ingin melabur di Pengerang. Dan ada rakan-rakan kita daripada pihak pembangkang yang menghantar delegasi ke Taiwan, meminta supaya syarikat itu tidak melabur di Pengerang. Dia orang tunjukkan gambar dugong, macam-macam. Sehingga kan syarikat tersebut telah menarik diri daripada melabur di Pengerang. Dan bila Saudi Aramco bersetuju untuk melabur di Pengerang, pada awalnya pun kita lihat banyak suara-suara sumbang daripada rakan-rakan kita daripada pembangkang. Dan saya selalu menerangkan bahawa dalam masa kita menjadi pembangkang, kita boleh mempersoalkan dasar kerajaan.
Tetapi janganlah sampai kepada satu tahap ianya memudaratkan ekonomi negara. Kerana yang akan terkesan daripada percubaan ini bukannya orang politik seperti kita. Yang akan terkesan ialah rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Johor, yang akan menerima pelaburan sebanyak 31 bilion ringgit dan kemudian peluang pekerjaan, 8,000 peluang pekerjaan yang akan bakal diwujudkan dalam pengerang ini. Jadi, apa yang kita hendakkan ialah dalam soal kita memajukan ekonomi ini bukan kerja kerajaan saja. Ia juga turut melibatkan tanggungjawab, tuntutan tanggungjawab terhadap pembangkang. Saya tadi yang berhormat mengatakan tentang lawatan daripada luar negara terhadap pejabat yang Tuan Yang di-Pertua. Saya dulu semasa saya menjadi backbencher dulu Tuan Yang di-Pertua, bila kita menerima lawatan daripada pemimpin-pemimpin luar negara, termasuk pemimpin-pemimpin pembangkang daripada luar negara, satu patah perkataan pun mereka tidak akan memburukkan negara mereka. Walaupun mereka berstatus pembangkang di negara mereka. Mereka datang ke parlimen kita ini, malah akan memuji kerajaan mereka, memuji negara mereka. Kerana mereka tahu gelanggang ialah di luar negara mereka. Dan mereka perlu mempertahankan negara mereka, ekonomi mereka, imej mereka. Tetapi pada kita pula, di negara kita ini, bila ada kawan-kawan kita daripada pembangkang, terutamanya daripada DAP, yang pergi ke luar negara, mereka tidak mempunyai semangat patriotik, mengetepikan kepentingan politik dan hanya melihat kepada bendera Malaysia, negaraku Malaysia, sebagai asas untuk mereka berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin luar. Di situ saya rasa banyak perbezaan di antara pembangkang kita dengan di sebelah sana. Saya, sebagai penutup kepada ulasan kepada soalan senator, saya semasa dalam parlimen kita dengar tuntutan daripada pihak pembangkang nak minta supaya kerajaan ini bertaraf dunia. Mereka meminta supaya kerajaan kita ini bertaraf dunia. Boleh. Tapi sepatutnya sama-sama. Kita mesti ada kerajaan bertaraf dunia, tapi kita juga perlu pembangkang bertaraf dunia. Ini yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih.